Okay, so tak apa, saya record dulu sekejap Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat tengah hari. Hari ini kita 13 Julai. Okey, ada perubahan timetable yang terkini saya dapat semalam. So harapnya semua alert lah berkenaan dengan perubahan timetable. So kalau ikutkan kelas kimia kita bermula pukul 1 kan, hari Selasa pukul 1 sampai 1.40, 40 minit saja. And then hari Rabu juga waktu yang sama iaitu pukul 1 tengah hari. Okey, so saya ni waktu tengah hari ni, 1 tengah hari ni saya rasa tak preferable lah sebab lunch hour. Okey, jadi mungkin kita akan awalkan sikit. Macam hari ni kita dah berapa ni, 12.40 sepatutnya tadi tu saya awalkan daripada pukul 1. So kita tengoklah berapa kita boleh habis, paling lama pun mungkin sejam. Semua ni sempat makan ke tak sempat makan? Tak sempat lunch? Dah lunch ke? Tak sempat? Belum lunch lagi kan? Belum. Semua belum lunch. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan masa ni. Awak rasa sesuai tak masa pukul 1 tengah hari ni? Sebab kalau tak rasa tak okey, saya nak suggest kita tukar masa. Yang lain semua macam mana? Petang semua free Tak ada kelas petang? Tak ada. Semua tak ada kelas petang? Okey, saya nak tanya, kita nak kekalkan waktu pukul 1 tengah hari tak kelas ni? Kalau awak semua okey, saya okey lah. Kalau awak rasa tak okey, suggest masa lain untuk kita gantikan. Belum ni dah masa dah cantik, dah 9.40 dah ni. Tiba keluar pula jadual baru. So macam mana? Ikut je. Nanti kan tengah saya bagi explanation kan tiba-tiba kan perut berkeroncong lah apa kan macam kita pun tak boleh nak fokus. So macam mana ni? Okey ke? Yang lain-lain semua ni? Okey. Mana? Cari okey je. Okey, Roman, Iman, Rafiq, Amin. Okey je. Ikut je. Okay, so tak apa. Untuk kelas hari ni, kita okay. So by the way, tolong isi kejap saya type dulu. Okay, so biasa tulis. Okay, hari ni berapa? Hari ni kehadiran 13 Julai 2021. Okay, so tolong tuliskan kehadiran lah untuk hari ni. Okay, dekat ruangan chat tu. Okay, so kita akan hari ni kita akan masuk ke masih dalam bab 2, cumanya kita akan pergi kepada bahagian isotop. Hari tu saya ada bagi latihan kan? Dah cuba buat tak? Muka surat berapa latihan saya minta buat tu? Muka surat berapa? Ujian kendiri 2.3 kan? Betul tak? Ujian kendiri 2.3. Okey, dah buat belum? Ujian kendiri. Muka surat 36. Ujian kendiri 2.3. Semua dah buat ke belum? Dah cuba ke belum? Dah. Lokman dah cuba. Okey. Yang lain? Amir dah cuba? Dah go. Ujian kendiri. Tu kelas tengah hari ni dia macam lemah sikit, susah sikit nak dapat respon. Dia kalau malam tu dia kelas dia energetik sikit. Itulah bila tanya soalan tu macam seorang dua je yang jawab. Okey, ujian kendiri ni nanti kita akan bincang untuk kelas seterusnya. Okey, hari ni saya nak continue dulu dengan slide. Kita akan masuk berkenaan dengan isotop hari ni. Okey, nanti kelas seterusnya baru kita bincang untuk latihan yang saya bagi. Okey. Kita tengok yang ni. Okey, keluar tak slide saya? Keluar tak slide saya? Keluar tak? Keluar tak slide ni?
Hello, ada orang ke tak ada orang ni? Keluar. Keluar tak slide? Keluar. Keluar. Okay, alright, terima kasih. So hari ni kita akan pergi kepada isotop dan penggunaannya. Okay, yang ini adalah subtopik 2.4. Okay, kalau tengok pada buku teks muka surat 37, okay, isotop dan penggunaannya. Okay, so kita akan tengok apa itu yang dimaksudkan dengan isotop dulu. Okay, so isotop, okay, iso maksudnya sama. Okay, iso itu maksudnya sama. So secara definisi kita akan tengok dekat sini, isotop itu adalah atom-atom bagi unsur yang sama dengan bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okey, atom-atom bagi unsur yang sama dengan bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okey, dalam erti kata lain, atom itu dia mempunyai kembar. Okey, dia mempunyai kembar. Okey, so itu maksud isotop. Okey, tapi kita tahu kalau kembar pun walaupun rupanya sama, but then dia akan ada perbezaan dia. So samalah macam isotop ni, walaupun atom itu dia adalah kembar, kita akan tengok akan ada perbezaan. Okey, so apa dia perbezaan yang kita nak tengok? Yang inilah. Okey, so dia berikan kat sini bilangan protonnya sama. Okey, kita akan tengok dalam isotop bilangan protonnya adalah sama tetapi bilangan neutronnya adalah berbeza. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Unsurnya adalah unsur oksigen. Okey, apa simbol unsur oksigen? Apa simbol untuk unsur oksigen? O. Okey, berapa nombor proton? 8. 8. Berapa nombor nukleon? 16. 16. Okey. So untuk makluman semua, oksigen ni dia ada 3 kembar, 3 isotop. Okey, dilabelkan sebagai oksigen 16, oksigen 17 dan oksigen 18. Okey, sebenarnya 16, 17, 18 ni adalah dia punya nombor nukleon. Nombor nukleon. Tetapi kalau kita tengok dalam jadual berkala unsur, ada 3 oksigen ke ada 1 saja oksigen dalam jadual berkala unsur? 1. 1 je. Okey, hanya dalam setiap unsur dalam jadual berkala tu semuanya ada 1. Tapi tadi kata ada kembar. Okey, kenapa tak tunjuk semua kembar-kembar di dalam isotop kembar tu tadi dalam jadual berkala? Okey, ni yang kita nak tengok. Okey. So, sekarang untuk makluman awak, oksigen tu ada 3 isotop, 3 kembar. Oksigen 16, oksigen 17 dan oksigen 18. Dan saya kata tadi 16, 17, 18 ni adalah nombor nukleon. Kalau awak tengok pada jadual berkala, oksigen yang diberi tu adalah oksigen 16. Bukan oksigen 16 ni. Tetapi sebenarnya adalah oksigen purata. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan isotop? Okey, macam ni. Okey, tengok simbol dia. Okey, kalau kita tulis simbol kimia dia, okey, kita ada nombor proton dengan nombor nukleon. Tengok, nombor proton semua sama. 888. Tetapi nombor nukleonnya berbeza. Tengok 16, 17 dengan 18. Okey, so kalau kita kira bilangan, okey, sekarang saya nak kira bilangan pen. Okey, proton, elektron and neutron. Okey, boleh bagi tahu saya tak isotop yang pertama ni apa nilai-nilai pen ni? Okey, apa nilai dia? Saya nak letak asli. Proton berapa? 8. Okey, kita akan dapat proton tu 8. Elektron? 8. 8 juga. Neutron? Neutron? 8. 8. Okey. Isotop yang kedua, yang tengah-tengah ni, 17, 8. Berapa bilangan proton? 8. 8. Berapa bilangan elektron? 8. 8 juga. Berapa? Bilangan elektron? 8. Bilangan neutron? 9. Ni baru betul dapat 9. Okey. So nampak tak kat sini dah? Dengan dua isotop ni, okey, yang bezanya bilangan apa? Neutron. Bezanya adalah bilangan Neutron. neutron. Okey, isotop yang ketiga pula. Okey, protonnya kita ada 8. Elektronnya kita adalah 8. Okey, kemudian neutronnya kita ada 10. Okey, so ini yang dimaksudkan dengan isotop, iaitu unsur yang sama. Okey, kita tengok contoh ni, unsurnya sama, oksigen. Okey,
Tetapi dalam unsur-unsur isotop ini, kita dapat lihat bilangan proton sama. Tengok 8, 8, 8. Tetapi bilangan neutronnya berlainan. Nampak tak? 8, 9, 10. Bilangan neutronnya berlainan. Okay, so ini yang dimaksudkan oleh isotop. Okay, itu adalah dia punya takrifan ataupun definisi. Okay, ataupun satu lagi definisi, kita boleh cakap isotop itu adalah unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Faham tak? Maksudnya sama je, tapi terma yang kita pakai itu tadi ada perbezaan. Kalau yang saya type kat sini, atom bagi unsur yang sama dengan bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Bilangan proton, bilangan neutron. Okey, dalam arti kata lain, nombor proton dan nombor nukleon. Nombor proton dengan nombor nukleon. Okey, so itu dimaksudkan dengan isotop. Jadi bila kita tengok dalam jadual berkala, kenapa ada satu sahaja? Bukan dia ambil isotop yang pertama. No, kita akan ambil kira secara purata. Okey, kembar ni ada banyak. Okey, bergantung kepada atom, jenis unsur tu, paling sikit 2 kembar, 2 isotop. Ada yang sampai 7, ada yang sampai banyak lah. Okey, macam oksigen kat sini dia ada 3 kembar saja, 3 isotop saja. Okey, then saya bagi contoh yang seterusnya adalah hidrogen. Okey, hidrogen ni memang contoh yang diberikan dalam nota. Okey, so saya padam dulu ini. Okey, hidrogen tu memang yang diberikan dalam nota. Okey, kita padam semua dulu. Okey, so untuk hidrogen pun ada dalam 3 kembar, 3 jenis isotop. Okey, awak boleh tengok dekat sini dia bagikan hidrogen 1, hidrogen 2 dengan hidrogen 3. Okey, yang ini saya bagikan dalam bentuk gambar rajah atom. Okey, kita tengok gambar rajah atom ni. Okey, hidrogen yang pertama dia ada nama spesifik dia. Nama dia protium. Okey, hidrogen yang kedua namanya deuterium. Hidrogen ketiga namanya adalah tritium. Okey, kita tengok dia punya simbol. Okey, hidrogen pertama 1, 1. Hidrogen kedua 2, 1. Hidrogen ketiga tritium 3, 1. Okey, again cuba bagi tahu dengan saya berapa nilai pen. Okey, nilai pen. Okey, hidrogen protium ni ada berapa proton? 1. Berapa elektron? 1. Berapa neutron? Kosong neutron. Manakala deuterium, hidrogen, ataupun hidrogen kedua, protonnya ada 1, elektronnya ada 1, neutronnya ada 1. Tadi protium kosong neutron. Okey, deuterium ada 1. Okey, manakala tritium pula kita ada protonnya 1, kemudian elektronnya 1 dan neutronnya 3 tolak 1, awak dapatlah neutronnya ada 2. Okey, so itu adalah contoh isotop. Okey, so isotop bagi atom yang sama mempunyai sifat kimia yang sama tetapi sifat fizikal yang berlainan. Sifat dia lain, sifat fizikal dia berlainan. Okey, so sifat kimia ni maksudnya kemampuan dia bertindak balas. Okey, so mesti ada tindak balas. Maksudnya kat sini, kalau hidrogen 1 ni boleh larut dalam air, hidrogen 2 pun boleh larut dalam air, hidrogen 3 pun boleh larut dalam air. So dia akan menghasilkan katakan asid. Semua sama akan menghasilkan asid. Tetapi sifat fizikal berlainan ni maksudnya mungkin daripada segi keadaan dia. Mungkin hidrogen 1 ni dia dalam keadaan gas. Deuterium ni dalam keadaan cecair. Ni dalam keadaan cecair. Tu maksud dia. Okey, bila dia kata sifat kimia mesti melibatkan tindak balas kimia. Okey, so itu adalah isotop. Okey, and then kalau awak tengok dalam nota tu, dalam muka surat 37, okey, dia bagikan contoh merujuk kepada klorin. Merujuk kepada klorin. Okey, isotop klorin. Okey, semua buka nota tak? Buku teks? Semua buka buku teks tak? Buka. Muka surat berapa saya kata? 37.
Buka muka surat 37. Okey, so dalam nota muka surat 37 tu, okey, rujuk kepada jadual 2.4. Bilangan zarah subatom bagi isotop klorin. Bilangan zarah subatom bagi isotop klorin. Okey, ada berapa isotop klorin dia bagi tu kat situ dalam jadual tu? Ada berapa isotop klorin dia bagi? Dalam buku teks tu, muka surat 37, ada berapa isotop? Ada 2 isotop. Ada 2, iaitu klorin 35 dan fluorin 37. Okey, cuba tengok macam mana dia tulis perwakilan piawai atom. Perwakilan piawai atom ni maksudnya macam dia tulis dalam jadual berkala lah. Okey, ada nombor nukleon, ada nombor proton. Lagi sekali, kedudukan tu tak kisah. Mana satu atas, mana satu bawah pun tak ada masalah. Okey, so dia kirakan bilangan proton, bilangan neutron dengan bilangan elektron. Okey, samalah macam yang saya terangkan tadi. Okey, yang itu boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak yang tu? Faham Boleh. Okey, boleh okey. So selepas tu kita pergi pula di bahagian bawah tu, jisim atom relatif bagi isotop. Okey, jisim atom. Okey, pertama awak kena tahu apa itu jisim atom relatif. Okey, jisim atom relatif ni maksudnya jisim atom lah. Okey, dalam atom tu ada proton, elektron, neutron. Tetapi kita tahu elektron tu sangat-sangat ringan. Jadi jisim atom itu adalah merujuk kepada jisim proton dan nukleon sahaja. Dalam erti kata lain, jisim atom relatif ini adalah merujuk kepada nombor nukleon. Okey, nukleon. Okey, itu maksud dia. Okey, so jangan panik bila tengok dia kata jisim atom relatif. Apa pula jisim atom relatif ni? Okey, ringkasannya adalah JAR. Okey, jisim atom relatif adalah JAR. Jangan panik. Jisim atom relatif itu adalah nombor nukleon. Okey, iaitu merujuk kepada jumlah jisim proton dan jisim neutron. Kalau ada satu proton, jisimnya satu. Kalau ada satu nukleon, jisimnya satu. So satu campur satu jadilah jisimnya 2. Benda simple macam tu je. Okey, so jisim atom relatif unsur bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Okey, apa pula kelimpahan semula jadi? Kelimpahan semula jadi ni maksudnya berapa banyak dia wujud dalam muka bumi. Kan isotop macam tadi oksigen saya bagi. Oksigen tu ada 3 isotop. Oksigen yang pertama berapa persen ada kat muka bumi? Oksigen kedua ada berapa persen dekat muka bumi? Oksigen ketiga ada berapa persen kewujudan di dalam muka bumi? So itu yang kita panggil sebagai kelimpahan semula jadi. Okey, so hasil tambah ke semua peratusan itu mestilah bersamaan dengan berapa? Hasil tambah persen pertama, persen isotop pertama, persen isotop kedua, persen isotop ketiga. Kalau kita tambahkan persen semua tu dia akan jadi berapa? Berapa maksimum persen? Nilai persen? Berapa maksimum nilai persen? 100% lah. Okay, so bila kita tambahkan dia mesti jadi 100%. Okay, so tadi saya kata jenis bilangan kembar tu tak tetap. Okay, setiap unsur berbeza-beza berapa banyak kembar dia ada, berapa banyak isotop dia ada. Okay, so peratus kelimpahan semula jadi itu tadi adalah peratus dia wujud dalam muka bumi kita, dalam dunia, dalam bumi lah. Jadi kita akan tambahkan persen-persen itu tadi, maka make sure that jumlah persen itu adalah 100%. Okay, so dia nak kira jisim atom relatif, dia bagi formula inilah. Okay, so ini ada simbol jumlah, sum. Okay, so ada simbol sum dekat sini. Okay, macam mana cara nak kiranya adalah isotop pertama tadi berapa persen kewujudan dia, kita kena darabkan dengan jisim isotop tersebut. Setiap isotop dia ada jisim dia. Okay, and then kita kena bahagikan dengan 100. Okay, so isotop tadi katakan ada 3 isotop. Bermakna
persamaan ini awak kena ubah. Okey, dia akan jadi kat sini tambah. Ini untuk formula yang sama. Okey, kita akan ulang untuk isotop kedua. Kalau ada isotop ketiga pula, tambah lagi. Tambah formula yang sama untuk isotop yang ketiga pula. Barulah kita selesaikan, awak akan dapatlah sama dengan jumlah ataupun jisim atom relatif. Okey, jisim atom relatif. Okey, contohnya. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Ini daripada textbook. Daripada textbook sama sahaja. Okey, saya ambil kat sini kalau tengok kan. Okey, dia bagi contoh dekat sini. Contoh pengiraan jisim atom relatif. Okey, dia bagi contoh untuk atom klorin. Okey, klorin terdiri daripada dua isotop. Okey, ada dua isotop klorin dekat sini. Okey, klorin 3517. Okey, lagi satu adalah klorin 3717. Okey, dan dia kata kelimpahan semula jadi bagi isotop yang pertama ialah 75%. Dan isotop yang kedua adalah 25%. Okey, cuba tengok hasilkan, tambahkan peratusan ni. Jadi berapa? Betul tak 100%? Betul. 75% tambah 25%. Dapat tak 100%? Dapatlah kan? Dapat. Okey, jadi sekarang kita kena hitungkan jisim atom relatif. Okey, cara penyelesaiannya. Okey, cuba tengok je cara penyelesaian dia bagi kat sini. Okey, so jisim atom relatif klorin. Okey, sekarang ni sebenarnya dia nak ambil purata, jisim purata. Okey, sebab kita ada dua isotop klorin. Okey, cuba tengok apa dia buat. Peratus isotop pertama darabkan dengan jisim. Okey, berapa peratus dia tengok? Isotop pertama adalah 3517 ni. Okey, 75%. Nampak tak? 75%. Darab dengan jisim dia. Okey, jisim dia berapa? Jisim dia ambil daripada nombor nukleon 35. Okey, so darab 35. Okey, kemudian tambahkan pula dengan isotop kedua. Okey, isotop kedua ada berapa peratus? 25%. Okey, 25%. Jisim untuk isotop kedua adalah 37. Jadi darabkan 25 darab 37. Okey, keseluruhan tu kita akan bagi dengan 100. Okey. Dan selesaikan ini, awak akan dapatlah jawapannya adalah 35.5. Macam mana nak tahu jawapan ni betul ke tak? Jisim atom relatif klorin ni adalah 35.5. Betul ke tak betul? Betul ke salah? Awak sendiri boleh semak. Okey, macam mana nak semak? Buka jadual berkala, tengok klorin. Okey, buka jadual berkala, cari unsur klorin. Jumpa tak? Buka jadual berkala, cari unsur klorin. Jumpa tak? Jumpa tak? Unsur klorin dekat mana kedudukan dia? Dalam jadual berkala? dekat Belah kiri, belah kanan? belah kanan. Kumpulan 17. Belah kiri, belah kanan? Kanan. Jadual berkala ni jumpa tak belah mana? Belah kanan. Belah kanan. Belah kanan. Okey. Sekarang saya nak awak fokus kepada klorin tu. Berapa nombor nukleon dia berikan? 35.5. 35.5. Sama tak yang kita kira ni tadi ni, contoh pengiraan ni? Sama tak? Sama. Okey, itu maksud dia. Maksudnya, walaupun atom klorin ni ada isotop, tetapi kita tak payah tulis semua dalam jadual berkala. Okey, kita guna simbol yang sama, Cl. Kita tulis nombor proton yang sama, 17. Tetapi bila datang kepada nombor nukleon, okey, kita kena buat pengiraan macam dalam slide ni. Okey, awak dah nampak cara kiranya dapatlah 35.5. Itulah nilai yang diletakkan dalam jadual berkala unsur. Okey, jadi dalam jadual berkala unsur ni dia tulis klorin 17 35.5. Jangan tanya klorin mana satu cikgu, yang ini ke 35 17 ke ataupun 37 17 ke. Bukan salah satu pun. Bukan mana-mana pun. Okey, yang dia bagi dalam jadual berkala unsur itu adalah nombor nukleon purata. Macam mana nak kira purata tadi? Bukan ambil bahagi dua. No. Macam mana nak kira purata? Kena ambil kira berapa peratus dia wujud, darabkan dengan jisim.
Okey, kemudian isotop kedua pun awak kena buat pengiraan yang sama. Berapa peratus dia wujud, darabkan dengan jisim. Bahagilah dengan 100%. Okey, boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Faham. Okey, boleh faham Okey, so kalau boleh faham, pukul berapa ni? Okey, so kalau boleh faham, saya nak tinggalkan awak dengan latihan. Okey, so latihan mana? Okey, kita tengok buku teks. Stop presenting dulu. Okey, so tengok buku teks. Okey, saya nak awak kelas yang seterusnya cuba jawab ujian kendiri 2.4. Okey, ujian kendiri 2.4 muka surat 39. Okey, apa yang kena jawab? Soalan 1. Okey, kemudian soalan 2. Kemudian soalan 3. Soalan 4. Soalan 4 tu pengiraan. Okey, soalan 4 tu pengiraan. Okey, soalan 5 tu jawab inilah berdasarkan kepada penggunaan yang kita akan tengok selepas ini. Okey, senang kata ujian kendiri 2.4 ni sebagai latihan homework. Okey, so saya nak awak cuba jawab. Okey, jadi mana yang belum siap, latihan ujian kendiri 2.3 pun sama, tolong buat benda tu. Okey, boleh? Okey, so kelas seterusnya kita akan kekalkan pada hari Jumaat lah, kita buat malam. Okey, so besok tak ada kelas Saya tak nak kelas hari Rabu pukul 1 tengah hari macam ni. So tak? Dah boleh nampak dah bila kelas pukul 1 tengah hari macam ni, tengok dia punya respon pun tak berapa ni, sebab semua dah fokus nak makan apa, mak masak apa kat dapur lah ini. Dah bau-bau dah. Okey, so hari ni kita belajar berkenaan dengan isotop saja. Okey, so apa itu isotop? Iaitu kembar. And then awak belajar apa itu peratus kelimpahan kelimpahan semula jadi. Kemudian macam mana kita nak kira jisim atom relatif. Ada formula. Okey, formula itu awak kena guna pakai untuk dapatkan nilai. Okey, alright. Okey, so kelas hari Jumaat kita akan bincang berkenaan cara nak jawab latihan yang saya bagi. Hari ni saya tak bincang ujian kendiri 2.3 Okey, kita bawa ke hari Jumaat, kita masuk ujian kendiri 2.4. Okey, ada soalan tak sebelum saya stop dulu kelas kita hari ni? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, okey, so saya rasa kita stop dulu kelas kita hari ni, hari Selasa sekarang. Dan saya jumpa semua untuk hari Jumaat lah pukul 9 macam biasa, 9 malam. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita end off our session. Okay, terima kasih join saya untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat makan semua. Okay, bye. Okay, guys. Okay, sama. Sama. Sama.